Okey, ini satu lagi contoh untuk rate of change. Kalau kita tengok di sini, soalan dia, kalau kita tengok di sini soalan dia adalah the area of a sphere is increasing at the rate of 16 pi centimeter square per second. Find the rate of change of the volume of sphere when its radius is at centimeter. So apakah maklumat yang diberikan di sini? Yang pertama, kalau kita tengok, maklumat yang pertama adalah dia kata sphere. Okay, increasing, that mean nilai dia sekarang semakin positif at the rate of 16 pi centimeter square per second. Okay, s power of negative 1 is over lah maksud dia. So maklumat yang diberikan dekat sini adalah 16 pi centimeter square per second. So kita tengok yang ini dulu Apakah maksud 16 pi centimeter square per second? Alright, sekarang kita define. Maksud dia sekarang kalau kita tengok, ini adalah centimeter square. Kalau square bermaksud dia adalah area. Alright. Bila dia letak second bermaksud dia adalah time. Alright, dalam T. Area is dalam A. Okay. So bermaksud dekat sini numerator dia sekarang adalah area. Denominator dia adalah time. So di sini setiap kali masa berubah, area juga akan berubah. Itu yang dimaksudkan di sini. dA over dt dia adalah 16 pi bagi sphere yang ini, increasing. Alright. Sphere, macam mana kita nak lukis sphere? Sphere, okay. Sphere ini semakin bertambah, okay, pada kadar 16 pi centimeter square per second. Area, alright, bagi sphere ini akan semakin bertambah, alright, secara konsisten pada kadar 16 pi centimeter square per second. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua kita perlu cari, find the rate of change. Okey, sekarang kita nak cari rate of change. Ini yang kita nak cari bagi volume. Rate of change bagi volume. Rate of change volume V. Cuma masalah dia sekarang over berapa kita tak tahu, nilai dia juga kita tak tahu. Alright. So maklumat yang terlibat adalah, kalau kita tengok daripada soalan, maklumat yang terlibat adalah dua, iaitu area dan juga volume. Tengok lagi, apa lagi dia bagi. When radius is at centimeter. Ini adalah nilai radius yang terakhir. Sphere ini dia akan semakin membesar sehingga pada akhirnya nanti dia akan berhenti pada radius 8 cm. Itu maksud dia. Okay. Radius yang terakhir adalah 8 cm. So R adalah 8 cm. Okay. So perkara pertama yang perlu you all tahu adalah rumus asas bagi area dan juga volume untuk sphere. Dalam kes ini, kedua-dua rumus asas ini you perlu tahu untuk sphere, kerana maklumat yang diberikan, maklumat asas yang diberikan pada peringkat awal adalah area yang pertama. Yang kedua kita nak cari volume. That's why kita kena tahu rumus asas area dan juga volume untuk sphere. So untuk area, this one you kena ingat sendiri Untuk sphere, area untuk sphere adalah 4 pi r square, manakala volume dia adalah 4/3 pi r power of 3. So you kena ingat itu. So bila you tengok ada dua perkara yang terlibat, maklumat awalan yang diberikan adalah dalam area. Maklumat yang kita nak cari, nilai yang kita nak cari adalah volume. So apa yang you all perlu buat sekarang adalah, kalau saya akan bahagikan kepada dua bahagian.
kertas jawapan saya, kalau saya akan bagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah untuk area, dan bahagian yang kedua adalah untuk calculation bagi volume. So saya akan bagikan kepada dua bahagian. So apa yang perlu kita buat terlebih dahulu? Kita kena cari area terlebih dahulu, kerana maklumat asas yang diberikan pada peringkat awal diberikan dA over dt yang berkaitan dengan area. So kita kena cari area terlebih dahulu. So apa yang perlu you all buat? Ambil rumus asas untuk area, iaitu 4 pi r square. Okey, sebelum itu, dalam case yang ni sekarang, untuk sphere, untuk sphere hanya ada satu saja variable. Kalau tengok variable yang akan mengubah area dan juga volume untuk sphere hanyalah r sahaja, radius sahaja. Tidak ada hash dekat sini. Alright, tidak ada height, cuma ada radius sahaja. Cuma ada satu variable. Variable kita adalah variable yang terlibat hanyalah variable r sahaja. Kerana dalam rumus asas area dan volume hanya ada r sahaja. So maksud dia sekarang ini, radius akan mengubah area. Bila kita ubah radius, dia juga akan mengubah volume pada sphere. So jika itu yang berlaku, kita boleh differentiate terus area area terhadap radius. Kita nak tengok berapa banyak perubahan pada radius yang akan mempengaruhi perubahan pada area. dA over dr. So, kita akan dapat 8 pi r. Inilah jumlah perubahan yang berlaku jika sekiranya kita ubah nilai radius. So inilah jumlah perubahan yang berlaku ke atas area terhadap radius. So berapakah nilai radius di sini? Telah diberikan dalam soalan 8 cm. Kena ingat, ini adalah nilai radius yang terakhir. Alright, bila mana sphere ini increasing, dia semakin membesar. Katakan tadi dia sekecil ini, sekarang ini dia semakin besar, increasing in size. So that means area dia juga akan increase, volume dia juga akan increase. Masukkan radius yang terakhir, iaitu 8 cm. So 8 by 8 is 64 pi. Ini adalah nilai dA over dr. Ini nilai dA over dr pada keadaan akhir dia. Alright, keadaan yang terakhir iaitu bila radius dia stop pada 8 cm. So 64 pi. Dah settle iaitu. So apa lagi yang perlu kita cari? Selepas kita ambil rumus asas untuk area, kemudian kita differentiatekan terhadap apa jua variable yang wujud. Dalam kes ini r saja wujud. Kemudian masukkan radius yang terakhir, dah kita dapat di soal. So langkah yang ketiga yang you all perlu buat adalah you wujudkan satu parametric equation untuk area. So parametric equation untuk area adalah ini, you kena wujudkan sendiri, dA over dt. Kita nak tengok berapa banyak masa ini akan mengubah nilai area. So di sini dA over d apa multiply by d apa over dt. So kalau kita perhatikan yang ini lebih mudah, yang mana perubahan yang mana variable yang wujud adalah hanyalah variable r sahaja, both untuk area dan juga volume. So that means ini adalah r. Yang berubah cuma radius saja. So ini adalah parametric equation yang kita telah wujudkan. Setiap kali masa berubah, radius juga akan berubah. Setiap kali radius berubah, area juga akan berubah. Bila you darabkan kedua-dua situasi yang ini, dua elemen yang ini, you akan dapat dA over dt.
bila T berubah, area juga akan berubah. Bila masa berubah, area juga berubah. Apakah yang mempengaruhi masa dan juga area? Ianya adalah radius. Okey. So apa yang kita nak buat seterusnya? Okey, kita tengok. Ke atas. Okey. So kita just masukkan saja nilai ke dalam dA over dt, dA over dr dan juga dr over dt. Tengok di dalam semua apa yang telah kita tulis di sini, ada tak dA over dt, dA over dr, dA over dr, r dv over something, dA over dt. Yes, dA over dt ada. Daripada mana? Daripada soalan yang telah diberikan. Okey, nilai daripada soalan. So dA over dt nilai dia adalah 16 pi. Okey, equal to, ada tak dA over dr? By then ada, tadi kita dah dapatkan. So berapakah nilai dia? 64 pi. Darab. Ada tak dr over dt? Ini kita telah ambil, nilai ini juga telah ambil. So tidak ada dr over dt. So bila kita susun atur persamaan, kita akan dapat 16 pi, this is 64 pi. So therefore kita akan dapat nilai dia dekat sini adalah 1/4. Okey, 1/4 apa? Kalau you all tengok di sini, radius. Sekarang kita punya kiraan ada dalam sentimeter. So this is sentimeter radius per second. Right. Yang ini kalau you tak nak tulis pun tak ada masalah. Right. So kita dah dapat dr over dt. Untuk apa dr over dt kita pun tak tahu. Tak apa, tak ada masalah. Kita just buat saja. Nanti kita akan tahu kenapa, di mana dr over dt ini kita gunakan. Right. Sekarang kita tengok pula volume. Alright. So apa perlu kita buat? Kita ambil rumus asas volume untuk sphere. V is equal to 4/3 pi r power of 3. Sekarang kita boleh differentiatekan V ini terhadap R. Okey. Kenapa kita boleh differentiate terhadap R? Kerana R ini adalah variable, satu-satunya variable yang boleh mengubah volume dan juga area. Okay, bila kita differentiate, kita akan dapat 4 pi r square. Okey, masukkan nilai R yang terakhir. Nilai terakhir pada perubahannya ini telah diberikan dalam soalan. Kita akan dapat 4 pi 8 square. So kalau kita selesaikan, kita akan dapat dekat sini adalah 256 pi. So ini adalah nilai bagi dV over dr. Okey. Untuk apa dV over dr ini kita pun tak tahu. Right? So kita tengok dekat sini kenapa wujudnya dV over dr. Okey. So setelah kita buat yang ini, sekarang apa kita perlu buat? Biarkan saja yang ini. Right? Kita tak tahu untuk kegunaan apa. Ini pun kita tak tahu guna untuk apa. Tak ada masalah. Kita just proceed saja sama seperti area. Kita wujudkan satu parametric equation untuk V. So parametric equation untuk V, volume adalah dV. Apakah yang mempengaruhi volume, perubahan pada volume? Of course, masa. Right? So dV over d apa multiply by d apa over dt. Apakah yang merubah? Kalau kita tengok di sini, radius yang akan mengubah sama ada volume ataupun area. So this is yang mengubah dia adalah R. So ini adalah parametric equation yang boleh kita hasilkan. Kita kena hasilkan sendiri. Right? Sebab ini tidak akan diberikan dalam rumus. So perhatikan, setiap kali time berubah, radius juga akan berubah. Kan increasing daripada kecil ke besar. Itu adalah masa. So radius akan berubah. Setiap kali radius berubah, volume juga akan berubah. Definitely volume dan area juga akan berubah. So kalau kita gabungkan kedua-duanya, kita darabkan kedua-dua nilai yang ini, so kita akan dapati setiap kali time berubah, volume juga akan berubah. So langkah seterusnya apa perlu kita buat?
kita cari apa nilai yang ada, apa nilai yang tak ada. dV over dt ada tak? Cek. Tak ada. Tak ada. Apa lagi? Tak ada. dV over dt tidak ada nilai. Sekarang cari dV over dr, ada tidak? Ada kat sini. dV over dr ada, masukkan saja. Right? 256 pi darabkan dengan cari pula dr over dt, ada tak? Tak ada. Yes, ada dekat sini. So sekarang dr over dt ini sebenarnya kita nak gunakan di sini. Okey, tadi kita just cari, kita tak tahu untuk apa, tak ada masalah. Selepas itu, selepas kita selesaikan volume pada parametric equation, rupa-rupanya dr over dt diperlukan di sini. So masukkan saja nilai dia, iaitu 1/4, dan kita selesaikan. You all akan dapat nilai dia adalah 64 pi. Right? Ini adalah nilai dV over dt. So rupa-rupanya yang kita nak cari di sini adalah dV over dt dari sini. Alright, secara tidak langsung kita akan dapat apa benda yang dia nak di sini sebenarnya. Pada peringkat awal kita tidak tahu rate of change of volume. Berubah terhadap apa volume? Berubah terhadap R ke dV over dr ke dV over dt, kita tak tahu. So bila kita buat begini satu-satu, bermula daripada area. Kenapa bermula daripada area? Sebab initial value yang diberikan adalah pada area. Okay, kemudian bergerak ke volume dan seterusnya ke parametrik untuk volume. Baru kita tahu rupa-rupanya yang dia nak cari di sini, yang saya letak question mark ini, rupa-rupanya dia adalah T. Okay, so because ini dV over dt, so unit yang akan kita gunakan adalah volume adalah dalam sentimeter cube. Kenapa guna sentimeter? Sebab nilai asal dalam sentimeter, unit asal yang dia gunakan. Okay, T of course dia adalah second. So ini adalah nilai akhir yang sepatutnya kita dapat. So kekuatan dia di sini, you kena tahu bagaimana nak ekstrak maklumat daripada soalan, baru you boleh buat. Saya ulang sekali lagi untuk case ini. Okay, sphere, rumus asas you kena tahu, area dan juga volume. Diberikan rate of change 16 pi cm square per second. Apa maksud cm square? Square bermaksud area, second bermaksud T. So maksudnya 16 pi ini, alright, adalah dA over dt. Maklumat apa lagi yang diperlukan? Volume. Okay, rate of change of volume yang kita nak cari. dV over apa? Kita tak tahu, tak ada masalah. Radius terakhir adalah 8 cm. Kenapa kita bermula daripada area? Kerana initial value yang diberikan adalah dalam area. Area, rumus area asas, rumus area untuk sphere kita akan diferentiatekan terhadap R. Kenapa R? Kerana R ini adalah variable, the only variable yang wujud. So setiap kali R berubah, dia akan mengubah area. Setiap kali R berubah, dia akan mengubah volume. Untuk sphere, differentiate nilai R ini, kita masukkan nilai R yang terakhir semasa perubahan berlaku, diberikan dalam soalan, dapat nilai. Kemudian ini adalah dA over dr. Kemudian kita cari dA over dt, iaitu parametrik. Apakah parametrik? Kita sentiasa tengok di sini dV over dt, sentiasa compare, sentiasa tengok standaran dia, iaitu T, okay, terhadap masa. Okay, perubahan area terhadap masa, perubahan volume terhadap masa. Right, so dia punya parametrik untuk dA over dt adalah dA over dr, because hanya radius sahaja yang mempengaruhi dia dekat sini, tidak ada height, dan juga dr over dt. This is parametrik. Cari value apa yang ada. dA over dt ada value tidak? Ada, masuk. dA over dr ada value tidak? Cari. Okey, ada, masuk. Yang tak ada value adalah dr over dt. So selesaikan, you akan dapat 1 over 4. Apakah kegunaan dr over dt? Kita tidak tahu. So biarkan sahaja. Right, biarkan sahaja. Kemudian bergerak, kita beralih kepada volume. Rumus asas untuk volume adalah yang ini. Diferentiatekan terhadap R. Kenapa R? Because hanya R saja variable yang wujud di sini. So kita dapat value. Nilai R telah nilai R ini adalah nilai R yang terakhir untuk perubahan pada sphere.
So apa you perlu buat, ambil nilai dia, masuk ke dalam persamaan dan kira you akan dapat dV over dr. Right, dah settle. Untuk apa dV over dr tak tahu. Okey, kita just tulis saja dulu. Okey, pada bahagian V ini tengok perubahan V terhadap masa. So you akan wujudkan satu parametric equation dV over dt, iaitu dV over dr multiply by dr over dt. Langkah seterusnya sama seperti area, cari nilai dV over dt. Ada tidak untuk keseluruhannya ini? Tak ada, tulis. Cari dV over dr. Ada tidak? Ada, masuk. Cari dr over dt. Ada tidak? Ada. Okey, yang kita tak tahu tadi kegunaan dia. So sekarang kita tahu kegunaan dia, kita nak masukkan ke dalam persamaan parametrik untuk dV over dt. Masuk, kirakan. Dan sekarang barulah kita tahu yang kita nak cari actually dV over dt, yang kita tak tahu yang ini. Alright.